Projek pemodenan kompleks pendaratan ikan muara yang akan dibangun oleh Syarikat Pelabuhan Muara Sdn Bhd MPC, sebuah syarikat berkaitan kerajaan, akan memperkenalkan peralatan terminal moden bagi kerja-kerja pemunggahan hasil dari tangkapan ikan dan hasil dari pemeliharaan ikan dalam sangkar, serta kecekapan bagi memuatkan dan memunggah bekalan asasi ke atas kapal-kapal penangkap ikan yang hendak pergi ke laut. Projek usaha-sama kerajaan swasta itu akan memberi beberapa manfaat termasuk menjadikan kawasan kompleks tersebut sebagai sebuah persekitaran kerja yang selamat untuk semua. Majlis menandatangani perjanjian diadakan baru-baru ini di antara Jabatan Perikanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dan MPC bagi projek mereka bentuk, membangun, mengendalikan dan memelihara kompleks pendaratan ikan muara. Projek tersebut antara lain akan meningkatkan kelancaran dan keselamatan navigasi semasa kapal keluar masuk dan merapat di jeti pendaratan ikan serta meningkatkan kapasiti jumlah kapal yang untuk bertambat di jeti pendaratan ikan yang mana jumlah kapal dijangka terus meningkat. Di bawah perjanjian tersebut, MPC akan menyediakan perkhidmatan yang lebih efisien kepada aktiviti-aktiviti pemprosesan ikan yang sedang dan akan beroperasi di kawasan kompleks berkenaan. Bank Baiduri dan Syarikat Penerbangan Diraja Brunei RB menandatangani satu memorandum persefahaman MOU baru-baru ini bagi penukaran sementara lebih 15 kaki tangan RB ke Bank Baiduri. Penandatanganan berlangsung di Ibu Pejabat Bank Baiduri. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Bank Baiduri, kerjasama ini akan memberikan banyak manfaat kepada kedua-dua buah organisasi. Dengan penempatan ini, mereka akan diberikan peranan berkaitan perkhidmatan pelanggan selama 6 bulan. Pihak Bank Baiduri yakin dengan pengetahuan yang mereka miliki dalam latihan industri penerbangan antarabangsa dan perkhidmatan pelanggan yang iktiraf akan dapat menambah nilai terbaik kepada usaha berterusan bank dalam meningkatkan pengalaman pelanggan. Penukaran sementara ini antara lain juga mendedahkan mereka kepada industri berkaitan yang menawarkan pelbagai cabaran unik dan peluang perkembangan. Mereka akan mengikuti latihan khusus dalam industri perbankan yang mana dapat meluaskan lagi kemahiran yang sedia ada dan meraih banyak peluang pekerjaan di masa akan datang. Hari terbuka bagi pemilihan akan diadakan di kampus RB pada Januari ini dan penempatan akan bermula pada 1 Februari 2021 sehingga 1 Ogos 2021. Negara Brunei Darussalam mencatatkan nilai jumlah perdagangan sebanyak 1,183.1 juta ringgit, peningkatan sebanyak 12.5% daripada 1,051.8 juta ringgit pada bulan yang sama tahun 2019. Manakala perubahan bulan ke bulan, jumlah perdagangan bagi bulan September 2020 menurun 14.6% berbanding bulan Ogos 2020. Dalam siaran media Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik, Kementerian Kewangan dan Ekonomi memaklumkan jumlah ekspor menurun 3.5% tahun ke tahun kepada 597.4 juta ringgit berbanding 618.8 juta ringgit pada September 2019. Ini disebabkan terutamanya penurunan ekspor minyak mentah kepada 115.3 juta ringgit pada September 2020 berbanding 289.6 juta ringgit pada September 2019 dan juga penurunan gas asli cecair LNG kepada 168 juta ringgit September 2020 daripada 277.5 juta ringgit pada September 2019. Penurunan ekspor minyak mentah dan LNG disebabkan oleh permintaan global yang perlahan dan penurunan harga.
Walau bagaimanapun, penurunan jumlah ekspor diimbangi oleh pertumbuhan ekspor kimia yang menggalakkan kepada RM142.6 juta pada September 2020 berbanding RM19.3 juta pada September tahun lalu, terutamanya ke negara Republik Rakyat China dan Singapura. Dari segi komoditi, mengikut seksyen, bahan api galian merupakan penyumbang utama kepada ekspor negara Brunei Darussalam, diikuti kimia, jentera dan kelengkapan, pengangkutan, pelbagai urus niaga dan pelbagai barang keluaran kilang. Pasaran ekspor utama pada bulan September 2020 adalah Singapura, diikuti oleh Jepun dan Malaysia. Bagi import, jumlah nilai menunjukkan peningkatan kepada RM585.7 juta pada September tahun ini daripada RM433 juta September 2019, terutamanya disebabkan oleh peningkatan import bahan api galian, kimia dan makanan. 5 komoditi import utama adalah bahan api galian, diikuti oleh jentera dan kelengkapan pengangkutan, barang keluaran kilang, kimia dan makanan. Mengikut kategori penggunaan akhir, import barang perantaraan menyumbang sebanyak 57.5% dari jumlah import, diikuti oleh import barang modal dan barang penggunaan. Dari segi import, mengikut rakan dagangan, sumbangan terbesar adalah dari United Kingdom, diikuti Malaysia dan Republik Rakyat China. Mengikut mod pengangkutan pada bulan September 2020, peratus yang tertinggi adalah mod pengangkutan laut berjumlah RM1.106.2 juta, diikuti oleh pengangkutan udara dan melalui darat. Perangkaan perdagangan barangan antarabangsa bagi negara Brunei Darussalam menggunakan General System bagi merekodkan perangkaan perdagangan yang meliputi import, ekspor domestik dan ekspor semula. Laporan penuh IMTS bagi bulan September 2020 boleh didapati melalui laman sesawang www.deps.gov.bn. Prestasi jualan runcit pada suku ketiga tahun 2020 di negara Brunei Darussalam terus menunjukkan peningkatan tahun ke tahun sebanyak 10.3% selepas peningkatan sebanyak 1.6% pada suku kedua tahun 2020. Jumlah nilai jualan runcit pada suku ketiga dianggarkan bernilai sebanyak RM407.3 juta. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik Kementerian Kewangan dan Ekonomi melaporkan peningkatan jualan runcit didorong oleh jualan peralatan komputer dan telekomunikasi yang meningkat sebanyak 42.2%, diikuti jualan peralatan elektrik dan peralatan pencahayaan isi rumah 28.2%, jualan di pasaraya 10.6% dan jualan di gedung serbaneka 9%. Peningkatan ini selaras dengan kenaikan permintaan domestik bagi barangan tertentu berikutan beberapa langkah yang dilaksanakan disebabkan oleh situasi jangkitan COVID-19 di negara ini. Bagi perkhidmatan makanan dan minuman pula menurun 1.6% berbanding suku ketiga tahun lalu. Jumlah hasil perkhidmatan makanan dan minuman pada suku ketiga tahun ini dianggarkan bernilai RM84.5 juta. Penurunan adalah disebabkan pengurangan pendapatan lain-lain aktiviti perkhidmatan makanan sebanyak 31.4%, diikuti pendapatan kedai makan segera sebanyak 1.5% dan pendapatan restoran 0.8%. Berbanding dengan suku kedua tahun 2020, hasil jualan runcit pada suku ketiga tahun ini telah menurun sebanyak 3.9%, terutamanya disebabkan oleh penurunan jualan di gedung serbanika sebanyak 9.4%. Manakala bagi perkhidmatan makanan dan minuman telah mencatatkan peningkatan 18.8% pada suku ketiga tahun 2020 berbanding suku kedua tahun 2020. Ini adalah terutamanya disebabkan oleh peningkatan dari hasil aktiviti restoran sebanyak 24%.
Laporan penuh mengenai indeks jualan runcit dan indeks perkhidmatan makanan dan minuman boleh didapati melalui laman sesawang JPES www.deps.gov.bn. PAS 2020 dan seterusnya melancarkan. Sebanyak 40,000 botol Dove Vitsi minuman sihat tempatan keluaran Space Cookies Enterprise laris terjual dalam masa 5 minggu. Berikutan sambutan menggalakkan itu, minuman yang diusahakan oleh 3 anak tempatan ini melancarkan perisa terbarunya iaitu Lemon Lime selepas keluaran pertama perisa stroberinya. Minuman yang diusahakan oleh Awang Muhammad Gaddafi bin Haji Sa'don, Awang Muhammad Hafizal bin Haji Hassan dan Nicholas Lai mula dipasarkan sejak bulan Mac lalu. Dove Vitsi kini boleh didapati di kedai-kedai runcit dan pasaraya terpilih dan pengedar-pengedarnya yang sah. I still remember masih lagi di luar rumah bercerita tentang minuman, what sort of water. Perusahaan membuka kafe dalam kalangan anak muda di negara ini sudah menampakkan kemajuan. Rata-rata mereka memilih kafe yang berkonsepkan moden malah menawarkan pelbagai hidangan menu yang enak dan unik. Bukan itu sahaja, penyediaan sudut yang menarik juga menjadi salah satu tarikan utama pelanggan. 934cafe.pn yang terletak di Kompleks PHB Serusup antara salah sebuah kafe yang diusahakan oleh anak tempatan yang kini mendapat sambutan yang menggalakkan berikutan suasana kafenya yang santai dan menarik serta hidangan menu makanan ringannya yang pelbagai. Konsepnya ni untuk attract yang the young people lah. So we macam harga-harganya tu pun untuk affordable for belia-belia yang macam pelajar-pelajar universiti. Selalunya macam melancong ke luar negeri tu, macam kafe-kafenya tu very macam masa ni trendnya is to go to cafe yang Instagramable kan. So we try to make that lah supaya orang datang pun untuk bergambar juga, untuk makan juga, attract the itulah, especially the young people. Orang suka color macam mana. Makanan di sini mostly yang ringan-ringan, macam wings, martabak manis macam kuih Malaya tu, Indomie. Yang di sini wings sama martabak manis yang mix flavor. Menurut Dayangku Hajah Nur Laila Fadilah binti Pangeran Haji Rosli, dia berniaga kerana mengikut jejak keluarganya yang sememangnya sudah lama terlibat dalam perniagaan. Dorongan daripada ibu bapanya telah menguatkan lagi keinginannya untuk membuka kafenya sendiri. Modal perniagaan ni dari ibu bapa saya juga. Dorang yang bagi financial lah, untuk untuk renovation, untuk beli barang-barang untuk start up lah. Alhamdulillah, awal-awal tu orang belum kenal tu it is slow, tapi sudah berapa after a month tu macam people macam mula tahulah pasal this cafe, pasal orang gambar, macam orang post dalam Instagram apa tu. So the vibe itu spread lah. So mungkin ramai. Mempelbagaikan lagi menu yang kreatif dan inovatif adalah penting dalam menarik lebih ramai pelanggan berkunjung ke kafenya. Dia seterusnya berharap dapat memperkembangkan lagi perniagaannya dengan menambah perkhidmatan bagi keselesaan pelanggan. We have to create new menu lah, untuk macam sometimes customer tu sudah datang, so they want, kalau kan datang next time, they want a new things kan. So itu yang diusahakan lah, untuk macam mesti innovative lah.
So I created the menu, tapi I teach them to do itulah membeli food truck untuk macam supaya this cafe boleh bergerak lah tempat orang ramai. I gain customer dari IG pulang, Instagram mostly lah, media sosial. Jangan takut mencoba lah. Kalau if you don't try, you can never you never know you can do it. Macam tu. Terdapat pelbagai alternatif untuk para belia mengisi masa kekosongan mereka sementara mencari pekerjaan yang sesuai mengikut kemahuan dan pilihan mereka. Bahkan ada sesetengah pekerjaan sampingan yang dilakukan menjadi satu pekerjaan tetap mereka kerana adanya keserasian yang dirasakan. Pengusaha jenama pakaian tempatan Super 13 contohnya memilih perusahaan menjual pakaian kerana pulangannya yang lumayan, lebih-lebih lagi rekaannya yang menepati citarasa anak muda di negara ini. Ditubuhkan pada tahun 2012, perniagaan ini pada awalnya tidak begitu mendapat perhatian tetapi setelah mempelajari cara-cara pemasaran dan pendekatan pasaran yang bersesuaian, perniagaan mereka boleh bertahan hingga sekarang. Pada mulanya mereka tidak mengeluarkan produk mereka sendiri. Hanya dalam tahun 2017 mereka bergiat aktif sehinggalah sekarang. Pada masa ini mereka mengeluarkan sebanyak 6 jenis koleksi terdiri daripada baju dan pakaian, kos atau jaket. Pada awal-awal roughly-nya masa tu kami mengeluarkan cuma less than 50 pieces t-shirt. 50 pieces t-shirt, ada 2 collection. Saya rasa lebih kurang di bawah 250. Bahan tersebut kami import dari luar, tapi ia punya segala printing and produksi di sinilah. Harga baju kami bergantung kepada design dan juga ia punya exclusivity-nya lah. Kalau yang macam yang saya pakai ni adalah baju collection 3 tahun anniversary, so harganya RM32. Menceburkan diri dalam bidang keusahawanan ini tidak juga semestinya berpandukan kepada kebolehan kerana apa yang penting ialah semangat dan sokongan keluarga serta orang sekeliling dan juga modal yang setimpal untuk satu-satu perniagaan yang hendak dilakukan. Selain itu, beberapa cabaran juga dihadapi tetapi mereka tidak berputus asa kerana di mana ada kemahuan, di situ ada jalan dan berharap dengan perniagaan mereka sedikit sebanyak dapat menaikkan taraf ekonomi negara. Cabaran itu memang ada kalau buat bisnes itu, terutamanya dari segi sokongan lah. Sebab kan di Brunei Darussalam itself, streetwear ataupun lifestyle brand ini masih niche itu kecil. Jadi belum ada mendapat perhatian orang ramai. Jadi one of kami punya objektif ataupun goal is to educate orang, create awareness about what is streetwear and what is a lifestyle brand anilah di Brunei. Pada masa ni kalau dapat Tani cuba menyokong bisnes-bisnes berskala kecil, mikro dan sederhana di Brunei Darussalam kerana ia dapat menaik tarafkan ekonomi di Brunei Darussalam juga. Sedangkan masa ni Tani tahu Tani dapat keluar Brunei, dapat belayar. Jadi pendapatan itu sendiri akan menjalin terus pendapatan semua bisnes-bisnes owner di Brunei Darussalam lah.